wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat, kasih Allah yang pertemukan kita sekali lagi di rumahnya ini, mengerjakan fardu maghrib berjemaah, menunggu solat isyak dengan pengisian majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat Allah, seterusnya beroleh keredaan Allah Ta'ala, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan baginda lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut, bersediakah anda menghadapinya? Pada siri yang lepas kita telah bicarakan tajuk hukum meratapi dan menangisi mayat di dalam Islam. Masih lagi bicarakan tajuk yang sama. Rasulullah SAW bersabda, "Tadma'ul 'ainu wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun." Air mata mengalir, hati pun pilu sedih, namun kami tetap reda terhadap ketentuan Allah. Inilah bentuk kesedihan. Sesungguhnya kami amat sedih di atas pemergianmu wahai Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW kematian anak lelakinya Ibrahim yang masih kecil, Nabi sedih. Ini fitrah lah. Lalu bila Nabi sedih, orang pun tengok, Nabi menangis kan? Nangis anak dia meninggal. Maka Nabi kata, air mata yang mengalir, hati yang sedih, ini adalah ketentuan Allah. Memang fitrah. Memang kita akan menangis bila ahli keluarga kita meninggal dunia. Itu fitrah. Ini adalah bentuk kesedihan, namun kita kena reda. Tangisan seperti ini disunahkan dan dibolehkan mengikut keterangan sebahagian ulama. Boleh, dibenarkan. Sebab ini adalah tangisan rahmat yang menunjukkan kehalusan hati orang yang melakukannya. Makna kata kita menangis ni, kita sedih. Tangisan rahmat. Ia juga merupakan gambaran kepada kasih sayang Allah yang diletakkan dalam setiap hati manusia. Makna kata memang kita ni ada sifat kasih sayang. Sedih bila orang yang kita sayang meninggal dunia. Walaupun kita tahu bahawa di akhirat nanti kita akan jumpa dia juga. Apatah lagi Rasulullah, tentu dia akan jumpa anak dia nanti. Tapi kenapa Nabi sedih? Ini fitrah. Kalau kata Nabi pun sedih, macam tak yakin pula nanti jumpa. Bukan sebab Nabi tak yakin, tapi ini adalah fitrah semula jadi, ya. Dan Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada mereka yang meninggal dunia dengan sebab tangisan ini. Makna kata kita menangis, sedih, kita reda, maka ramai sayang kita, maka Allah pun akan menyayangi si mati juga. Maka dalam hal menghadapi kematian ini, manusia terbahagi kepada 3 golongan. Makna kalau kita nak berhadapan dengan orang yang meninggal ni, ada 3 jenis manusia, 3 golongan. Golongan pertama, orang yang menangisinya sambil mengeluarkan kata-kata kutukan dan juga kecelakaan atas kemalangan yang menimpa ini. Mereka teriak, mereka melodok,
menolong, tak reda dengan kematian salah seorang ahli keluarganya, perbuatan ini tercela sementara dan pelakunya berdosa tanpa meraih pahala daripada Allah Ta'ala. Orang yang menangis teriak, tak puas hati, doktor tak dapat selamatkan keluarga dia, anak dia meninggal dunia, dia salahkan doktor dan sebagainya. Ini antaranya lah. Maknanya ini adalah tangisan yang tercela dan pelakunya berdosa. Ya, kadang-kadang kita kena pandai kawal situasi. Nabilah benda yang nak jadi kemalangan, ya, katakanlah kita anak nauzubillah lah, kita duduk dan dia bawa kereta elok-elok, tiba-tiba ada orang yang bawa secara melulu langgar kita, kemudian menyebabkan kecelakaan pada keluarga kita, meninggal salah seorang, nauzubillah. Jadi nak katakan macam mana kita nak hadapi situasi tu, Allah Akbar, berat kan? Maka ketika itu apa yang kita sebut itulah yang akan memberikan gambaran diri kita. Mana kata kita ni reda ataupun tidak. Berat tu, cakap memang lepas kan, tapi kita nak hadapi benda tu. Inilah ujian kesabaran. Lagi tinggi orang tu diuji, lagi tinggi darjat dari sisi Allah Ta'ala, ya? Allah Ta'ala akan menilai kesabaran orang tu pada mula-mula dia ditimpa bencana. Mula-mula timpa bencana macam mana? Dia sabar ke tidak? Kita kalau kena macam tu, kita melenting terus, maknanya kita punya pahala sabar tu kurang lah. Dah lama kita dah tenang 2-3 hari, dah makan masa, barulah kita reda. Waktu tu kesabaran kita tu dia nilai dia ada, tapi tidak setinggi kan sabarnya kita pada mula-mula ditimpa ujian. Ini disabitkan kepada hadis ketika seorang wanita dia menangis di tepi kubur suami dia, nangis. Lalu Rasulullah kata, sabarlah kan, janganlah menangis begini. Dia tak sedar yang tu Rasulullah. Dia pun kata, pandailah kau cakap, kau tak rasa kan. Macam tu lah maksud dia kan. Macam kita lah, bila orang kata sabarlah ya, awak pandailah cakap, awak tak rasa apa yang saya rasa kan. Kita salahkan pula orang tu kan. Jadi ketika itu dia salahkan Nabi ya. Pandailah kau cakap. Betul, Rasulullah pun pergi. Maka sahabat pun tegur, kau tahu tak yang tegur kau tadi siapa? Itu Nabi, kata. Baru dia sedar, dia salah cakap. Dia pun pergi kejar Rasulullah dan dia minta maaf dan dia kata, ya Rasulullah, sekarang aku dah reda. Kata Nabi, kesabaran diukur pada awal-awalnya, pada awalnya. Makna kata dia sabar, kemudian tu tak adalah nilai sabar yang pertama tadi, rugilah. Baik, itu golongan pertama, dia tercela. Golongan kedua, ada orang yang tak menangis sekali, tak menangis sama sekali. Tadi menangis teriak, salah. Ini langsung tak menangis kan, relax aja kan. Air mata seolah-olah membeku, hatinya keras membatu. Sikap seperti ini pula adalah tercela. Kalau keluarga meninggal, dia relax je duduk kat depan tu, sembang kawan dia. Ada orang macam tu kan. Sembang gelak-gelak kan. Ataupun dia kata, apa khabar? Lama tak nampak kan. Mana arwah ayah? Ada kat atas tu, tengoklah. Buat macam orang tak apa, orang tu macam hidup lagi, tengah raikan dia kan. Datang kedui kahwin macam mana? Mana pengantin? Ada kat atas tu kan. Macam itulah dia. Dia macam tak ada perasaan. Mana arwah? Ada kat atas tu, pergi tengok kan. Jadi orang begini pun sikap tercela. Kenapa tercela? Kerana ia memberikan fitnah pada orang lain. Orang lain akan tuduh dia. Tengok tu relax je dia. Abah dia meninggal, dia tak sedih langsung. Orang akan bercakap, membuka ruang fitnah. Ya? Ini juga adalah satu perkara yang tak pernah Nabi buat. Yang ni, Nabi setiap kali keluarga dia meninggal dunia, Nabi akan menangis. Tapi tak pernah Nabi tak menangis. Maka kalau orang tu tak menangis ketika keluarga dia meninggal dunia, maka dia tak ikut sunnah Nabi. Ya? Menangis itu adalah fitrah, dan itu juga adalah satu sunnah. Golongan kedua juga adalah tercela. Golongan ketiga pula apa dia? Sikap pertengahan antara dua golongan di atas. Dia menangis dengan cara yang sewajarnya dan sebagai ungkapan rasa sedih dalam hati, namun lidahnya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak diredai. Dan inilah golongan yang dibenarkan. Menangislah, tapi tak adalah mencudur ke, meraung ke, meratap ke. Dia menangis. Allah tak azab seseorang kerana linangan air matanya dan kesedihan hatinya, melainkan kerana kata-katanya yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Makna kata Allah tidak akan menyeksa atau memberikan dosa kepada orang yang menangis
kerana hatinya sedih. Itu fitrah. Melainkan dalam menangis tu dia keluar kata-kata yang tidak diredai Allah. Mengata orang apa semua kan. Kau lah yang punca mak meninggal apa semua ni kan. Ya. Ini berlaku juga ya. Kadang-kadang ada juga saya berhadapan dengan situasi macam tu. Ya. Ayah dia baru meninggal. Kemudian meninggal satu hari dah. Mak dia tengah sakit. Lepas tu dalam bapak dia meninggal tu, adik-adik ni bergaduh pasal harta. Bergaduh. Ini berlaku kejadian ni. Kemudian bertekak depan mak dia. Mak dia kata, ayah baru mati kau nak gaduh dengan adik-adik. Selang 2 hari mak dia pula meninggal. Mak meninggal, lagilah bergaduh adik-adik tu kan. Kau lah punca dia. Punca mana mengata menangis orang tu kan. Korang lah bergaduh. Makna kata ini adalah satu benda yang tidak diredai Allah. Sebab itu adalah takdirnya. Ya, tapi tak boleh kita menyalahkan orang tu, orang ni ke apa ke. Itu adalah salah ya. Ada sampai takdir. Tapi janganlah kita menggaduh-gaduh. Itu adalah asbab jugalah. Punca orang tu sakit jantung kan. Barulah orang tu meninggal suami. Tengok anak-anak bergaduh, lakilah dia bertambahlah sakit jantung dia. Ya. Ini golongan yang tidak diredai Allah. Baik. Al-Fudail bin Iyad tertawa selepas kebumikan puteranya yang bernama Ali. Sahabat Nabi Fudail bin Iyad. Dia ketawa pula. Sebab dengan demikian dia benar-benar redha atas ketentuan Allah yang menimpa ke atas dirinya. Maka Ibn Taymiyah memberi komen ke atas tindakan Al-Fudail itu dan berkata, tindakan sebegini seharusnya tidak boleh dilakukan, apatah lagi dalam keadaan seperti demikian. Ibn Taymiyah menjelaskan bahawa Al-Fudail bin Iyad sepatutnya menangis ketika puteranya itu meninggal dunia sebagai tanda kasih sayang yang telah diberikan dan diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya. Al-Fudail bin Iyad, dia bukan tak sedih, tapi cara dia nak mengubat hati dia, dia ketawa. Anak dia meninggal, dia gelak. Dia gelak kan. Kata Ibn Taymiyah, ini bukan cara yang sesuai. Yang maknanya kita janganlah ikut cara ni. Ya. Maknanya kalau anak kita ke siapa kita, walaupun kita kata aku tak nak, aku sedih sangat, jadi aku tukar dengan ketawa, gelak, pun tak kena juga kan. Ibn Taymiyah menjelaskan bahawa Al-Fudail sepatutnya menangis kerana itu adalah fitrah, tanda kasih sayang yang Allah letakkan dalam hatinya. Namun hakikatnya dia benar-benar ikhlas kepada Allah atas takdir yang telah ditetapkan kepada anaknya. Maka dengan demikian ketawanya itu hanyalah sebagai ungkapan bahawa dia betul-betul redha akan pemergian puteranya dan redha akan takdir Allah. Jadi dalam hal ini Al-Fudail tidak dapat dengan berjaya menyatupadukan antara maqam redha atau berserah diri pada Allah dengan menangis sebagai ungkapan rasa kasih sayang secara sekaligus. Maknanya kata di sudut hatinya memang dia redha, dia ketawa tu sebab dia redha kan. Namun di dalam konsep kita, secara hakikat kita kena faham bahawa tahraf redha atau berserah diri kepada Allah Ta'ala tu, dia tak semestinya kalau ketawa tu kita redha, tak. Menangis juga tanda kita redha. Cuma yang salah dia ialah bila kita cakap yang bukan-bukan. Kalau kita ketawa dalam maksud kita nak kata redha, itu bukan pada tempatnya. Tak kenalah. Mak meninggal kita pun gelak. Kau tak sedih ke mak kau meninggal? Aku redha, aku nak menangis apa kan. Tak kenalah kan. Itu dah kata ni gila isim budak ni kan. Tak betul ni kan. Gelak seseorang kat tepi tu kan. Dia tak betul lah ni, jangan layan dia lah kan. Jadi orang fikir lain pula kan. Jadi bukan tempat dia. Rasulullah merupakan pribadi yang berjiwa besar. Baginda ni orang yang paling kuat menghadapi ujian. Mana ujian yang paling besar ialah ujian yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Dia adalah manusia pilihan. Walau demikian, baginda tetap berjaya menyatupadukan antara redha dengan menangis sebagai ungkapan kehalusan hati semua sekali. Maknanya kata Rasulullah ni dia tahu waktu bila nak menangis, tanda dia redha, tanda itulah kehalusan hati kita. Ya, orang yang keras hati dia susah nak menangis. Kan susah. Menangis macam mana sekalipun kan. Cuba kau menangis untuk taubat dosa-dosa kau. Dia try tak menangis kan. Susah nak
orang yang betul kan. Jadi kalau ada kematian, dia pasti akan menangis. Itu adalah fitrah. Cuma mana sekalipun kerah hati dia akan menangis juga bila orang yang dia sayang meninggal dunia, ya. Baik. Apa yang patut dicatat di sini adalah baginda berjaya menyatupadukan antara menangis dan redha dalam menghadapi musibah kematian. Kedudukan Rasulullah SAW merupakan setinggi-tinggi di sisi Tuhannya. Oleh demikian, baginda patut dijadikan sebagai ikutan dan teladan. Makna kata menangis itu adalah fitrah kita sebagai manusia ni, ya. Baik. Ini jenis pertama. Kita sebut tadi ada dua jenis ratapan, ya. Pertama yang kita bincang pada topik yang lepas, menangis dengan tangisan yang wajar, ini tidak dilarang, okay? Jenis kedua, menangis kerana kegelisahan, gundah dan mencabar ketentuan syarak. Ini tangisan yang tercela, tangisan yang tidak sewajarnya dilakukan. Pelakunya tidak beroleh pahala, malah timbunan dosa pula diterima, ya. Ini kisah yang saya kongsikan tadi. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melalui sebuah tanah perkuburan. Lalu baginda melihat seorang perempuan menangis sambil mengamuk di atas kuburnya. Baginda berkata pada perempuan itu, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar." Perempuan itu menjawab, "Pergilah kamu dariku. Kau memang mudah cakap macam tu. Engkau belum rasa lagi apa yang aku rasa." Dia kata macam tu kan. Dia tak tahu yang bagi nasihat itu adalah Rasulullah. Sebab dia sedih sangat kan. Tak perasan tu Nabi. Tak kala Rasulullah SAW pergi, orang ramai pun menegurlah wanita tadi. "Kau tahu tak orang yang bagi nasihat kepada engkau tadi itu adalah Rasulullah?" Maka dia baru tersedar dan dia lalu mengejar Rasulullah SAW, meminta maaf kepadanya sambil berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tak sedar tadi bahawa engkau lah yang menegurku tadi." Maka jawab Nabi, "Innama sabru inda sadamatil ula." Kesabaran itu hanya pada saat-saat awal mendapat musibah. Maknanya sekarang bukanlah waktu untuk bersabar bagimu. Seandainya kamu tadi bersabar, tentu lebih baik di samping kamu mendapat pahala sabar. Kata sabar tu pada mula-mulanya kita bawa kereta slow jalan, elok dah jalan kita, tiba-tiba datang orang dengan tak bagi signal, zap, potong line kita kan. Lepas tu dia break mengejut, pam, kita pula langgar dia kan. Macam mana kita nak sabar kan? Kau cakap tuan-tuan, saya sendiri pun hilang sabar kan kalau macam tu kan. Budak ni nak kena kan, dia pun nak keluar mencarut semua kan. Waktu tu tak nafas, okey, keluar kereta. Macam mana kita nak atasi benda tu kan? Ya, sebab waktu kita sedang marah ni kita mudah dikuasai syaitan, ya. Kalau tidak, takkanlah jadi viral macam kes yang baru ni kan, yang viral bergaduh, seorang kena tumbuk, 10 orang kena belasah dia tu kan, viral kan. Orang tu tegur, cara teguran dia keras, dia mencabar, provoke kan. "Jaga bini kau," kan video tu kan, kalau tuan-tuan tengok lah, "Jaga bini kau tu, jaga bini kau." Dia provoke, sabar. Hilang sabar dia, tumbuk orang tu kan. Lepas dia tumbuk kawan tu, geng-geng yang kena tumbuk tu pun pukul dia balik kan, habis kan. Jadi memang sabar itulah kunci dia. Ketika kita sedang marah, syaitan menguasai kita, kita dah hilang akal, lantaklah apa jadilah tumbuk dulu kan. Yang belakang menang kalah kemudian cerita kan. Jadi nak kata bahawa kalaulah kesabaran itu dapat dikawal, kita jaga, tentu takkan menjadi lebih sulit. Tak adalah sampai masuk penjara, kena tahan semua kan. Jadi benda itulah, dia sebenarnya benda ni dia datang pada kita kadang-kadang dalam keadaan kita tak bersedia, dalam keadaan tiba-tiba je orang uji kita balik surau, barulah dengan ceramah pasal sabar kan. Tiba-tiba depan tu budak-budak main latuk-latuk, kena cermin kita hilang sabar kita kan. Macam mana ni kan. Maknanya kesabaran itu memang perlu tuan-tuan. Namun demikian, dalam Islam sabar itu pun ada tahapnya, ya. Kalaulah sampai orang tu menghina agama kita, kalau menghina Rasulullah, takkan kita nak sabar? Sabarlah, dia bukan Islam, dia tak faham. Itu bukannya sabar kan. Ya, makna kata kita kena tunjukkan ekspresi kita marah. Ya, Buya Hamka dah cakap dah,
kalau kamu diam di saat agamamu dihina, maka tukarlah baju kamu dengan kain kapan. Baik matilah kan. Agama kau kena hina tapi kau sabar je kan. Tu salah tu. Kan? Makna kata tidaklah kita kata orang tu hina agama, kita angkat senjata nak perang dia. Tidak. Tunjuk ekspresi marah, protes. Kan? Dan apa saja cara yang mana selaras. Tidaklah sampai kita angkat senjata. Melainkan kalau dia menyerang kita, kenalah kita pertahankan diri, ya. Kalau nak katakan sabar, Rasulullah orang yang paling sabar. Tapi Nabi juga terlibat dalam banyak peperangan. Makna kata bukanlah Nabi kata orang dah kutuk dia, orang dah serang agama, Nabi hilang sabar kan. Tidak, itu bukan maksud hilang sabar. Itu ialah mempertahankan hak, terutamanya hak agama kan. Jangan sampai kita ni nampak macam orang yang tak endah langsung pasal agama kita, ya. Baik. Kemudian diriwayatkan pula bahawa ketika Abu Musa telah hampir ajalnya, dia berwasiat pada keluarganya, janganlah kalian sekali-kali meratap atas pemergianku nanti. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya. Mereka bertanya, apakah yang Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya? Dia menjawab, yakni daripada berteriak-teriak, perkataan-perkataan yang keji dan menampar-nampar pipi. Makna kata berlepas diri itu maknanya aku dah tegur, kalau kau buat juga maknanya aku terlepas. Maksudnya begitulah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, tak kala Abu Musa radhiyallahu menjelang kewafatannya, dia pun berkata pada ahli keluarganya, aku bagi amaran kepada kamu supaya jangan meratapi aku ketika aku mati. Aku berlepas diri daripada orang yang melakukan demikian, seperti mana Rasulullah SAW berlepas diri daripada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka ahli keluarganya pun hairan, apa yang Nabi lepaskan diri tu? Abu Musa radhiyallahu menjawab, bari'u minas saliqati wal haliqati wasyaqqah. Rasulullah SAW berlepas diri daripada orang yang meraungkan tangisan ketika ditimpa musibah kematian, orang yang membotakkan kepalanya ketika ditimpa musibah, orang yang mengoyak pakaiannya jika salah seorang keluarganya meninggal dunia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, kalau kita pesan pada anak, besok kalau abah meninggal, janganlah menangis sangat, janganlah kamu meratap, kan? Maknanya kita nak berlepas diri. Kenapa kita kena kata begini? Sebab ada orang yang dia pesan pada anak dia, bukan orang Islam lah, kebanyakannya yang bukan Islam. Dia akan pesan, dia kata, besok kalau saya mati, upah orang menangis. Sebab apa nak kena orang upah menangis? Sebab nak menunjukkan ramai orang sayang dia, ramai orang sedih dengan kematian dia. Maka dia bangga dengan ramainya menangisi dia. Maka ada orang sanggup upah. Maka dalam Islam konsep begini ditegah, haram lah, tak boleh buat. Kalau orang tu suruh, maka yang mati tu akan terseksa. Dan sekiranya dia tak suruh pun, tapi dia tak larang pun, kemudian anak dia pun menangis ketika dia meninggal, menangis, teriak, tak reda kan, sedih sangat kan, menjerit-jerit, maka itulah yang menyeksa si mati. Kenapa seksa pula? Dia tak suruh pun. Memang dia tak suruh, tapi dia tak pernah melarang. Dia tak pernah pesan kat anak dia, dia tak pernah ajar pada keluarga dia, besok kalau mati jangan meratap ya. Kena cakap macam tu, tuan. Sebab kita nak lepaskan diri kita daripada menanggung azab daripada orang yang orang lain lakukan pada kita, ya. Baik. Dalam riwayat lain disebut bahawa inna nahi hatta iza lam tatub yusubbu ala ra'sihal qudranu wa tuksa jildan min jarab. Sesungguhnya jika orang yang meratapi mayat tidak bertaubat, maka dia akan dituangkan air mendidih ke atas kepalanya dan akan didatangkan penyakit kudis hingga seluruh tubuhnya di akhirat kelak. Hadis surat Muslim. Orang yang pernah ratap mayat, mungkin dulu kita pernah ratap mayat, kita jahil dulu, tak belajar agama ke, kita tak sampai lagi kefahaman, maka kalau kita teringat, segera bertaubat. Kalau tak bertaubat, maka ia akan menjadi masalah dekat akhirat nanti, dituangkan air mendidih atas kepalanya. Ini ancaman.
Maknanya janganlah kita meratapi mayat, ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Dan Nabi sebut innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayat akan tersiksa dengan sebab tangisan keluarganya atas pemergiannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tangisan yang tercela dan dilarang di sisi Allah. Hadis ini membawa kepada kita sebuah pertanyaan. Benarkah mayat akan disiksa kerana ditangisi oleh keluarganya? Ini berdasarkan hadis ni. Sesungguhnya mayat disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Persoalannya, benarkah mayat akan disiksa atas kematian, atas tangisan oleh ahli keluarganya? Maka kata pengarang, hadis-hadis yang membincangkan masalah ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Umar Al-Khattab, Al-Mughirah bin Syu'bah dan ramai lagi. Itulah yang menyebut innal mayyitu la yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat disiksa dengan sebab tangisan keluarga atas pemergiannya. Ini semua lebih syarah kepada ayat ini. Hadis Umar ini tidak jauh berbeza antara satu sama lain, ya. Maka dalam bagaimanakah ulama menyesuaikan hadis ini dengan hadis-hadis lain yang seolah-olah bercanggah dengannya? Dalam masalah ini para ulama terbahagi kepada 6 kelompok. 6 kelompok berpegang pada hadis ni. Makna kata bahawa tadi sebut tentang orang yang meratap menyiksa mayat. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut secara umum, orang yang menangis dia akan menyebabkan mayat tersiksa. Ini yang kadang-kadang menyebabkan ramai orang salah faham. Jangan menangis, jangan menangis. Sebab kerana hadis yang dia baca ni. Ini hadis sahih, tapi macam mana kita nak faham kedudukan hadis ni? Betul ke tak boleh menangis langsung? Tadi dalam hadis lain sebut Nabi menangis boleh. Tapi dalam hadis ini sesungguhnya mayat akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Macam mana? Bukannya meratapnya, tangisan. Maka pertama, ada yang mengatakan bahawa huruf ba yang bermakna dengan dalam hadis adalah huruf ba haliyah, iaitu huruf ba yang menunjukkan kepada keadaan. Dengan demikian, maksud daripada kata dengan tangisan ahli keluarganya dalam hadis ini adalah pada saat dia ditangisi oleh keluarganya. Maksud tadi ialah yang disebut tadi bi bukai ahli, iaitu dengan tangisan ahli keluarganya. Maka ada ulama kata disebut dengan tangisan keluarganya, maksudnya kalau dia menangis time itulah mayat tersiksa. Ini pandangan antara sebahagian, ya, para tafsir. Dia kata maksudnya mayat akan diazab ketika ahli keluarganya menangis. Jika mereka berhenti menangis, maka berhentilah azab untuknya. Ini pandangan yang pertama, ya. Kedua, ada yang mengatakan bahawa azab itu hanya berlaku khusus bagi jenazah orang kafir. Dialah yang bakal disiksa kerana tangisan ahli keluarganya. Sedangkan jenazah orang mukmin tidak termasuk ke dalam maksud hadis itu. Ini pandangan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Orang kafir je, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dia memberi komen ke atas hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab dan anaknya itu. Katanya, demi Allah, Umar bin Al-Khattab dan anaknya tidaklah berdusta atau mengada-ngadakan hadis tersebut. Akan tetapi dia hanyalah keliru. Makna kata Sayyidina Umar keliru sebab ketika Rasulullah SAW melalui perkuburan seorang Yahudi, baginda berkata dia, yakni Yahudi itu, diseksa kerana tangisan ahli keluarganya ke atasnya. Makna kata bahawa Aisyah kata apa yang disebut tu betul dah. Makna kata mayat akan terseksa dengan tangisan ahli keluarga dia. Cuma kata Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Umar dengan anaknya itu keliru sebab Nabi cakap perkara demikian ketika Nabi lalu kubur tanah Yahudi, tanah kubur Yahudi. Maka Nabi kata tu Yahudi itu, kata Nabi, dia terseksa kerana tangisan ahli keluarganya. Sebab tu Aisyah kata hanya khusus kepada orang kafir. Baginda bersabda, inna hadhi tabki ala hadzal qabri wa inna hadzal mayyiti yu'azzabu bi bukaiha. Sesungguhnya perempuan Yahudi ini sedang menangis atas pemergian keluarganya, dan sesungguhnya orang yang mati ini sedang diazab kerana tangisan keluarganya untuknya. Ini pandangan Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Ketiga, ada yang mengatakan bahawa mayat itu diazab secara mutlak tanpa kira siapa pun orang yang ditangisi, sama ada di Islam ke tak Islam ke. Kalau keluarga dia meninggal, maka dua-dua akan tetap terseksa. Ini pandangan Abu Hurairah radhiyallahu, sebagaimana terdapat dalam Musnad Abu Ya'la dengan sanad yang boleh diterima. Menurutnya Abu Hurairah radhiyallahu berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sekiranya seseorang syahid mati terbunuh di jalan Allah bersamaan dengan tunggangan kudanya, lalu ada orang bodoh menangisinya, pastilah Allah menyiksanya disebabkan oleh tangisan orang bodoh ini. Makna kata, Abu Hurairah kata, tak kisahlah dia orang kafir ke orang Islam ke, kalau ada keluarga dia ataupun sesiapa yang menangis, maka dia akan menyebabkan tersiksa. Ini Abu Hurairah. Keempat, ada yang mengatakan bahawa mayat yang ditangisi oleh keluarganya itu baru diazab jika dia dahulunya pernah menyuruh keluarganya untuk menangisinya. Ni kita sebut tadi. Kalau dulu waktu hidup dia kata, besok kalau abang mati, korang pakatlah adik-adik menangis nangis mai kan. Dia suruh pula kan. Jika tidak, maknanya kalau dia tak pernah suruh, tak pernah cakap pasal ni, maka dia tidak akan diazab sekalipun keluarganya itu menangisinya. Ini tak disebut pula pandangan siapa. Yang kelima, ada yang mengatakan bahawa azab itu hanya bermaksud teguran daripada malaikat. Dalilnya adalah sebuah hadis daripada Imam Ahmad dalam musnadnya bahawa seorang laki-laki pengsan, lalu saudara perempuannya meratapinya kerana diyakini sudah meninggal dunia sambil berkata, adahai, hilang dah tempat aku bergantung. Aduh, telah mati orang yang sentiasa membantu aku, menolong aku. Aduhai, telah meninggal kekasih aku. Alahai, telah mati orang yang selama ini sebagai pegangan hidupku. Ini seorang lelaki pengsan. Kakak dia ataupun adik perempuannya merasakan dia dah mati, maka dia pun mengeluh. Mana kata, kenapalah mati, siapalah nak tanggung aku lepas ni, siapalah yang nak belanja aku lepas ni. Maka sebab saja lelaki itu sedar daripada pengsannya, dia pun kata, demi Allah, setiap kali engkau menyebut satu-satu perkataan kau tadi, maka malaikat mengulangi kata-kata serupa kepadaku sebagai teguran. Maka kata daripada riwayat Imam Ahmad ni, bahawa orang tu pengsan, tapi ketika saudara perempuan dia cakap macam-macam, malaikat kata, tengok, pasal dia sebut macam tu, kau akan diseksa, kau akan diseksa. Maknanya kata teguran daripada malaikat saja. Itu yang kelima. Yang keenam, ada yang mengatakan bahawa mayat itu hanya merasa disakiti oleh tangisan keluarganya, bukan diazab. Dia terasa sakit saja. Ekoran itu dia rasa tidak tenang dalam kuburnya dan merasa bosan kerana tangisan keluarganya. Ini pandangan At-Tabari, Al-Qadiyat dan Syekh Islam Ibn Taymiyah. Antara enam ni, mana yang paling kuat hujahnya? Pada pendapat yang terkuat adalah pandangan yang keempat, di mana mayat yang ditangisi oleh keluarganya itu akan diazab di dalam kubur jika dia dahulunya pernah menyuruh keluarganya itu untuk menangisinya. Ini yang jelas. Jika dia tak pernah suruh, tapi keluarga dia menangis juga, maka dia tidak akan diazab sekalipun keluarganya itu menangisinya, meratapinya. Inilah pandangan yang lebih munasabah dengan kehendak nas dan telah disokong oleh kebanyakan ulama hadis. Maka yang berdosa siapa? Yang meratap itulah berdosa. Dia dah berdosa sebab apa? Dia dah berlawanan dengan apa yang Nabi larang. Maka dia yang akan terseksa. Sesungguhnya orang yang meratapi mayat, jika dia tidak bertaubat, maka akan dituang air mendidih atas kepalanya dan akan diberi penyakit kudis hingga seluruh tubuh kulitnya di akhirat kelak. Mana kata itu azab bagi orang yang meratapi mayat. Si mati tidak akan terseksa. Demikian jugalah macam dalam hal yang kita sebut banyak kali kan, kalau menangis air mata keluar meleleh kan. Kadang-kadang orang tak bagi cium mayat tu kan. Jangan cium mayat, lap air mata tu kan. Maka air mata tu kalau kena pada muka mayat, sedikit pun tidak akan menyeksa mayat. Air mata tu kena muka mayat tak seksa pun, ya. Jadi kita ni janganlah rasa macam benda tu, ya Allah, kesat sampai merah mata orang tu tak boleh nak cium. Kenapa? Air mata dia keluar. Itu fitrah. Cuma dari segi adab lah kita kena jaga. Kalau nak cium
jenazah, sebaik-baiknya laplah air mata kita. Memanglah dia tidak menyakiti mayat, tapi menyakiti orang belakang yang nak cium juga, kan? Orang belakang nak cium, dia tengoklah mengalir BP dengan air mata, bekas air mata, hingus sebelah nempel gitu, kan? Tak apalah imam, saya reda, kata dia. Habis kan, hilang selera dia, kan? Maka adab kita pada tetamu lain juga, pada orang lain. Sebelum nak cium jenazah, cuba lap. Ya? Kalau tak lap, tumpah pada muka mayat, maka kita pun ambil kain, laplah segera. Okey? Baik, ada persoalan sebelum kita buat kesimpulan berkaitan tajuk ataupun apa-apa saja berkaitan, ya, berkaitan fiqh jenazah. Kalau tuan-tuan pernah jumpa situasi-situasi yang pelik, kenapa orang buat begini, kenapa orang buat begini, kan? Ada? Baik tuan-tuan, jika tak ada, oleh itu para sahabat sentiasa berpesan pada keluarga mereka agar keluarganya tidak menangisinya jika dia telah meninggal dunia, supaya mereka tidak merasa terseksa di dalam kuburnya kerana tangisan ahli keluarganya yang masih hidup. Pesanlah pada keluarga, besok kalau abah meninggal, janganlah nangis saja. Nangis itu fitrah, tapi janganlah kita meratap dan tak reda. Inilah kesimpulan masalah ini, dan inilah pendapat yang terkuat. Dan perbahasan ini kami menutup perbincangan kali ini dengan mengucapkan wallahu a'lam bissawab. Habis tajuk ni, selesai, ya. InsyaAllah akan datang kita buka pula tajuk ketika isi kubur dibongkar. Isi kubur dibongkar, apa yang berlaku, ya. Baik tuan-tuan, ya. Jadi sebagai pengakhiran tuan-tuan, saya, mungkin tuan-tuan dah maklum, ya, hari Ahad ini saya akan mewakili NGO saya, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, akan menjalankan misi kemanusiaan dan pengurusan jenazah di Turki dan Syria, ya, selama hampir 10 hari kita akan berada di sana, ya. Tim kami akan berkolaborasi dengan NGO tempatan di sana untuk membantu. Masih lagi banyak mangsa-mangsa yang baru ditemui. Kita akan bantu sebagai tanda solidariti dan juga sebagai tanda kami ini sebagai NGO pengurusan jenazah peringkat kebangsaan, yang mana kita nak juga ambil peluang sebagai fardu kifayah, jadi sekiranya tuan-tuan ingin membantu kami, bolehlah menyumbang dan sebagainya, sebab sasaran kami pada kali ini untuk mengutip sejumlah dana 50,000, ya. Sebab selain daripada misi pengurusan jenazah, ia juga misi kemanusiaan. Sekarang musim sejuk, ya, kita nak tengok bulan puasa akan datang, macam mana keadaan mereka, terutamanya di sepadan Syria. Kami juga akan masuk di Syria untuk menghulurkan bantuan sumbangan, ya. Jadi insya-Allah kalau ada yang nak ingin bantu, ada, tak saya dah disebarkan kot link sumbangan. Boleh melalui akaun dan sebagainya. Jika nak memberi secara tunai pun boleh berjumpa dengan saya, ataupun mungkin boleh sediakan apa-apa ruang yang adalah dekat surau ni, ya. InsyaAllah. Jadi sebagai itu dari saya minta doa dan sokongan daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan misi kami ini berjalan dengan lancar. Tak apa, minta maaf sebarang kekurangan, kekilafan, ketelanjuran kata-kata dan masih ambil. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi lillazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.